Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita misteri yang dikirim oleh saudara Azizi dari Matang. Kisah tersebut ialah mimpi dalam mimpi. Dan sesiapa yang berminat untuk mengantar cerita misteri anda, sila email ke email tersebut. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri. Ceritanya macam tu. Pernah sikit orang mengalami mimpi dalam mimpi ataupun mimpi yang berulang-ulang. Bila terbangun dari tidur, kita orang berada di tempat yang sama, situasi yang sama. Bila sampai ke satu bahagian dan peristiwa yang sama, kita orang terbangun balik dari mimpi berulang-ulang sampai kita orang kepak. Lebih lagi kalau mimpi negatif ataupun mimpi seram. Bayangkan kalau 10 kali berulang-ulang mimpi yang seram, bermakna 10 kali kita akan merasa keseramannya. Kenapa benda itu terjadi? Kenapa benda itu berlaku dengan kita? Semua itu hanya misteri. Ada orang mengatakan gangguan tidur. Ada orang mengatakan kehidupan seharian kita yang letih. Ada orang mengatakan ada gangguan makhluk yang menumpang di muka bumi ini. Sebab orang yang mengatakannya pernah merasa apa yang dialami. Jadi apa yang nak saya sampaikan ataupun aku sampaikan, cerita yang berlaku dengan aku. Dengar cerita aku. Pada suatu malam, aku terasa dingin sehingga ke tulang. Aku coba nak tidur awal, tapi tidur aku si lena. Asyik terbangun. Saya tahu apa sebab. Bila aku naga jam, dah pukul 12.30 malam. Aku coba nak sambung tidur aku lagi sebab besok hari aku nak kerja. Aku tidur terus. Aku terlelap seketika dalam masa 15 minit. Pada malam ya, aku bermimpi peristiwa yang benar-benar seram. Kejadiannya berlaku di rumahku. Aku tu sebenarnya tinggal seorang diri je. Tapi dalam mimpi aku aku tinggal dengan sebuah keluarga. Kerana aku nyewa rumah. Sedangkan rumah aku. Dalam mimpi rumah boleh menjadi rumah orang lain. Walaupun rumah aku beli siklah rumah baru. Kena tuan rumah jual rumah menerusi ejen harta tanah. Jadi bila aku nanggah harga menarik, jadi aku belilah rumah Walaupun aku kenal siapa tuan rumah sebenar sebelum aku beli rumah Jadi, bersambung balik dengan apa yang aku mimpi tadi. Aku bermimpi tinggal dengan sebuah keluarga suami isteri dengan 2 orang anak perempuan. Keluarga yang selalu kelahi. Si ala-ala kelahi. Hari-hari kelahi. Aku tahu apa kena. Sebab aku menyewa dalam mimpi Jadi aku duduk dalam bilik dia seorang diri. Dari dalam bilik dia aku dengar suara yang kuat. Bunyi orang berkelahi, bunyi orang kena palu. Nangis, terjerit-jerit, macam kena histeria. Mungkin kena dengar, aku tahulah. Jadi anak perempuan yang 2 tok nang selalu nangis.
Bila aja mak bapaknya kelahi. Umurnya dua tu dalam lingkungan 12 ke 10 tahun. Lagi muda lagi lah. Dalam mimpi aku ya, perjalanan cerita si Datuk lama makan masa 3 hari, tapi aku bermimpi ingat semalam. Pada satu hari aku tengah tidur, aku rasa macam pelik je. Dalam mimpi aku boleh tidur balik. Dalam mimpi aku tidur. Bila aku terbangun je dari tidur, aku dengar laki bini ya berkelahi lagi. Kali tu lebih teruk lagi. Aku dengar macam bunyi palak dientak ke dinding. Kayak aku dengar Nabiak yang nangis. Munggah. Mama, Mama, Mama. Ais, dalam hati aku, lain macam dia tu. Jadi aku beranikan diri aku keluar dari bilik ya. Nak nyiasat apa sebenarnya berlaku di luar bilik. Aku terkejut. Hampir nak nangis. Aku lihat seorang perempuan terbaring depan aku dengan berlumuran dengan darah. Kayak seorang lelaki suami kepada perempuan yang depan aku ya, narik anaknya nak ngembak keluar. Dan seorang lagi anaknya nangis, narik kakaknya. Masa bapaknya narik anaknya sikan aku nak nanggar aja, aku pun nolong seorang dari anaknya. Tiba-tiba bapaknya malu pala anaknya. Aku narik anaknya mbak keluar bilik. Maknya aku tahulah masih pingsankah atau dah siada. Sebab aku mesti nyelamat anaknya dulu. Belum aku sampai ke pintu ya, tiba-tiba bapaknya ada di belakang aku. Aku terkejut. Ini bapaknya boleh cepat berada di belakang aku. Membak parang lagi. Aduh, siapa sih takut? Gila tak? Bila aku berada di pintu ya, aku terus nolak dua orang anaknya. Takut bila bapaknya ngayun parangnya kelak terkena anaknya digimpun. Aku pun buka langkah silat. Entah apa-apa silat. Bunga sekali. Yang aku tu sebenarnya belum habis belajar. Bapaknya marah, nerais sambil ngayun parang kepala aku. Aku dengan tangan kosong, si ada senjata apa-apa, macam ni aku nak mempertahankan diri. Jadi aku buka tangan kepala aku, sambil aku nerais. Aku nerais kuat-kuat. Mata aku terbuka. Aku bermimpi rupanya. Lega. Aku lega. Musik tu habislah aku kena ayun oleh parang. Mungkin aku masih ada kah? Desik lagi. Jadi bila aku bangun, aku rasa pelik. Aku dengar bunyi orang kelahi di luar. Bunyi Nambiak nangis. Aku heran. Kena benda tok berlaku lagi. Kayak aku bangun, aku keluar siasat dari bilik. Ada perempuan terbaring dengan berlumuran darah di kepalanya. Sama macam dalam mimpi aku tadi. Jadi aku dah tahu. Kali itu aku tarik anaknya mbak keluar rumah. Tapi macam tadi juga. Bapaknya ada berada di belakang aku. Mbak parang. Aku pun nolak anaknya sebab bapaknya nak ngayun parang dekat aku. Aku tolak anaknya. Nyapa ngayun parang dekat aku. Kungkah tangan aku lagi kepala aku kayak aku nerais. Aku bangun lagi dari tidur. Aku mimpi lagi.
Nang si alah-alah mimpi berulang-ulang, aku penat kekepak mimpi yang sama. Berulang-ulang. Tak ya aku lompat dari katil, aku nangga benda yang sama juga. Bunyi orang kelahi, bunyi anak nangis. Aku rasa benar-benar letih. Aku tarik lagi anaknya. Aku pergi ke depan pintu ya, aku narik anaknya, tapi masih lagi bapaknya belakang aku ngayun parang. Bila aku bangun dari mimpi ya, dengar bunyi ya, aku sip bangun lagi, aku sip duli lagi. Bunyi orang nangis, bunyi orang kena palu, aku sip duli. Lepas aku dengar bunyi nangis, aku dengar bunyi pintu dah tutup kuat. Bunyi anaknya meraung kuat, aku nyesal. Kenalah aku sip nolong tadi. Tapi bila aku nolong tadi, mimpi aku si akan habis-habis. Kepak aku, benda yang sama berulang-ulang. Jadi aku tutup mata aku, tutup telinga aku nerais seorang-seorang diri. Bila aku buka mata balik, aku terbangun. Aku buang cerita lama, aku dengar bunyi orang nangis, bunyi orang kelahi, tiada. Semuanya sunyi, sepi, kosong. Aku pun keluar dari bilik. Aku coba ceriklah kubit tanganku. Sakit. Ada rasa sakit. Aku pelega. Aku dah sik mimpi lagi. Kayak aku pun angkat dari katil, aku bersiap sedia. Dah pukul 8 pagi, aku nak turun kerja. Aku dah lewat nak turun kerja. Pada yang sama, aku masih teringat juga kisah mimpi aku malam ya. Aku trauma dan takut. Aku sangka je lah, mungkin tuan rumah aku Tok Dolok berada dalam mimpi aku ya. Aku pun nak korek cerita ya. Benar ke si aku pun berjumpa dengan ejen ada tanah ya. Aku nanya adanya. Rupanya pemilik rumah tu dah lama meninggal kecuali anak bungsunya. Anak bungsunya hilang. Si tahu sini sampai kini tu. Jadi rupanya tuan rumah asal tu kaki pukul bunuh bini dengan anak pertamanya. Ini ialah dicerita oleh ejen harta tanah tu. Kadang-kadang aku ada juga terangga kelibat anak perempuan ya. Kaya rumah tu macam dalam mimpi aku ya. Aku seolah semada ya jelmaan anak bungsu daknya ataupun sebaliknya. Jadi semuanya menjadi misteri. Assalamualaikum dan salam misteri. Cerita kami kali itu ialah Sesat. Cerita dihantar oleh Apai dari Bau. Mungkin kita orang ada cerita base, boleh hantar cerita kita orang ke email yang tertulis di bawah tu. Aku nak kongsi pengalaman aku masa aku join perkhemahan unit beruniform. Waktu ya aku berumur 16 tahun. Aku jadi wakil dari sekolah aku sendiri sebab aku antara wakil yang selalu join perkhemahan tiap tahun. Tiba harinya berangkatlah aku ke tempat camping 3 hari 2 malam
tempoh standard bagi perkhemahan unit beruniform. Sampai je ke tempat perkhemahan ya kami orang pun diberi sikit seorang agenda program. Aku nangga salah sikit agenda dalam buku program ya adalah mendaki gunung. Disebabkan aku pertama kali mendaki gunung, jadi mengambil masa sikitlah aku nak naik gunung itu. Pendakian jadi 3 jam. Masa saya baru lepas hujan. Trek pun licin. Jadi masa saya kami yang guna kasut si sesuai. Jadi kamilah yang terusuk. Nak sama tim dengan aku masa saya ada 5 orang. 2 orang tersungkuk. Salah seorang terseliuh. Seorang kawan yang ada di depan aku masa saya hampir juga terusuk. Aku pun nolongnya lah. Dah pun melalui bahagian yang paling mencabar. Aku pun leka nangga pemandangan di sekeliling. Hijau, pokok-pokok pada ketinggian lain. Dari bawah. Sejuk, takjub. Suka aku nangga keadaan yang hijau macam dia. Tiba-tiba aku yang tadi dekat tengah-tengah kumpulan si ada nangga orang pun depan aku. Mas saya. Si ada orang lagi. Aku cepatkan langkah. Cari bunyi gelap. Kawan aku ya. Ni kawan aku tu. Kataku di himpun. Sambil melangkah cari kawan-kawan aku yang lain. Masa aku tengah cari ya, aku perasan. Yang laluan aku lalu ya, si sama dengan laluan dak lain. Laluan yang aku lalu ya, membak aku kekuasaan nok lain. Pokok di keliling pun makin lama aku lalu makin rapat. Jadi aku masa dikumpul lah, elek. Jangan gelabah. Tu mungkin laluan lain. Kataku kenyaman hati kumpul lah. Aku diserang panik apabila suara kawan yang aku dengar tadi dah makin lama makin si didengar. Waktu ya perasaan aku dah bercampur bau dengan bunyi derap langkah dan rasa. Macam ada orang yang ikut aku mas saya. Aku mengharapkan ada orang yang temu aku mas saya. Tapi si ada. Aku masih seorang diri. Jalan, punya jalan. Aku terjumpa 3 orang. Lelaki. Kita pola apa, dek? Pola apa kat atas tu? Tanya salah seorang lelaki ya, dek. Kami sebenarnya ngikut hubungan sekolah, bang. Tapi kami sesat. Jawab Kugi dengan muka yang dah resah. Ada latihan kah? Lepas tu nak pergi sini lagi? Tanya lelaki yang di depan kami orang mas saya. Abang rasa kita turun gila dek. Jangan naik lagi. Kata seorang lelaki ya dek. Oh bang, kami nak turun Datuk. Jawabku. Jadi lelaki yang kami dek. Sebelum ya kita ada ambil apa-apa kasih di atas tu? Tanya abang yang dengan aku. Tiba-tiba aku teringat ada sebotol air dalam beg aku. Air ya aku ambil dari mata air dalam perjalanan aku tadi. Jadi aku pun carilah punca mata air ya.
Aku carilah punca mantarik yang kebetulan ada berdekatan dengan aku. Jadi aku tuang air balik ke mata air ya Tek. Aku berdiri dan terus turun sampailah ke tapak perkemahan ya. Ia adalah merupakan pengalaman aku bila aku join perkemahan sekolah. Jadi kepada pendaki yang baru jak nak berjinap dengan pendakian, aku nasihatkan dengan kita orang, sepanjang perjalanan jangan ambil apa-apa dari hutan. Jaga adab, jaga mulut, tutup aurat. Jangan molah perkara yang si senonoh. Mun si kita orang terimalah akibatnya. Nama laki bini yang baru berpindah ke kampung tersebut adalah Jali dan kebetulan juga masa saya sidak dua ia berpindah ke sebelah rumah kosong berjiran dengan rumah Mastura. Aku dapat rasakan ada makanan untuk kau dalam 2-3 hari, kata Mastura sendiri. Mastura dan gajaklah gelagat dak laki bini ya beramah mesra dengan jiran-jiran yang lain. Mastura pun mengatur langkahnya menuju ke arah pasangan Yatik. Assalamualaikum Kak, Bang. Kami Mastura, kami diam rumah sebelah kita, kata Mastura kepada Hamidah waktu ya. Pada masa yang sama, mata Mastura mengeling ke arah perut Hamidah yang memboyot. Masa ya, Mastura pun rajin nolong pasangan dia, ngangkat barang, ngemas rumah, macam-macam lah. Setelah kandungan Hamidah menginjak ke 9 bulan, maka pada suatu malam, Hamidah terasa dah nak melahirkan. Tapi dalam mimpi ya, sampai kini tu aku masih juga teringat. Dalam mimpi aku ya, aku dengan pelatih yang lain ada dalam suruh. Pada masa ya baru je habis ceramah. Masing-masing bersedialah nak solat isyak. Tiba-tiba kami orang terdengar bunyi seorang pelatih perempuan nangis. Keadaan jadi riuh rendah. Salah seorang dari pelatih perempuan tiba-tiba ajak pingsan. Jadi beberapa orang pelatih perempuan disuruh supaya ngurin pelatih yang pingsan tadi. Rupa-rupanya heat stroke. Bila semua pelatih tengah panik, aku nampak seakan ada bayang nenek tua berada dekat dengan pelatih nak pingsan ya tadi.